Saya, Wan Nurul Hanis sebagai pengacara majlis dan bersama-sama saya menjemput beberapa moderator yang akan membicarakan tentang halangan dalam komunikasi, faktor-faktor, kesan-kesan dan lain-lain lagi. Saya kenalkan moderator itu Muhammad Nabil bin Mahyudin. Moderator Akmal Hafiz bin Saiful Bahri. Seterusnya, moderator Fang Zianwen. Moderator Tengku Ahmad Nakwidin bin Tengku Amran. Bersama kita juga dijemput moderator Muhammad Fahmi bin Ramli. Seterusnya, moderator Nur Nisa Irdina binti Muhammad Omar. Dan tak asing lagi, moderator Emira Elina binti Saidin. Moderator Alwin Kelani Rentap anak Ugat. Dan akhir sekali, moderator Nur Sakinah binti Nur Azman. Jadi, mereka inilah yang akan bersama-sama dengan kita bagi membincang dan berkongsi pendapat mereka tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa halangan yang mungkin menghalang komunikasi kita. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkara sebegini berlaku. Oleh itu, saya ingin meneruskan perbincangan kita dengan menjemput moderator Nabil untuk mengulaskan tentang faktor halangan dalam komunikasi ini serta apakah kesannya terhadap kita. Dijemput moderator Nabil. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Pada pendapat saya adalah antara masalah komunikasi yang timbul kerana perbezaan pendapat dan persepsi yang berbeza antara manusia menimbulkan keperluan dan komunikasi yang berkesan kerana persepsi yang berbeza. Persepsi yang berbeza sering kali memutarbalikkan fakta isi pesan serta tujuan penyampaian pesan dengan mudah. Antara faktor persepsi yang berbeza berasal dari latar belakang yang berbeza. Ini dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Oleh kerana itu, penting untuk bahawa persepsinya seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeza dan bahawa pandangan seseorang tidak selalu sama dengan pandangan orang lain. Penting untuk menghargai perbezaan ini, mencuba untuk memahami perspektif orang lain. Contohnya orang kaya dengan orang miskin. Perspektif mereka berbeza daripada orang dan juga sebagainya. Dan juga orang bandar dan orang kampung. Itu persepsi yang berbeza bagi mereka. Selain itu, persepsi yang berbeza juga daripada kemahirian dan pengalaman seseorang. Seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam suatu topik cenderung memiliki persepsi yang lebih baik daripada tentang topik tersebut daripada seseorang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sama. Kemampuan untuk memahami dan mentafsirkan informasi juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Orang yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik cenderung memiliki persepsi yang lebih baik daripada orang yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Contohnya ialah orang yang baru sahaja habis belajar dalam bidang tersebut, baru sahaja masuk bekerja, dan juga orang yang dia belajar di sekolah menengah je, akan tetapi mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang tersebut selama puluhan tahun, mempunyai persepsi dan pandangan yang berbeza tentang cara menyelesaikan kerja. Seterusnya, persepsi yang berbeza juga datang daripada sikap seseorang. Setiap individu adalah berbeza dengan individu yang lain. Ini adalah disebabkan setiap individu adalah unik dan tidak ada individu yang lain 100% sama dengannya walaupun kembali seiras. Contohnya, seseorang yang optimis cenderung melihat sisi positif dari satu situasi, sedangkan orang yang pesimis cenderung melihat sisi negatif dari situasi yang sama. Oleh kerana itu, sikap dan kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi persepsinya tentang dunia di sekitarnya. Penting untuk diingat bahawa tidak ada satu cara pandang yang benar atau salah, atau perbezaan persepsi yang memberikan wawasan yang berharga tentang sudut pandangan yang berbeza. Disebabkan itulah persepsi yang selektif sangat memungkinkan komunikasi menangkap pesan dan makna yang berbeza dari harapan komunikator. Kerana itu, persepsi sangatlah mempengaruhi dalam komunikasi. Jika komunikator dan komunikan tidak memiliki kesamaan persepsi,
proses komunikasi akan terhambat bahkan tidak efektif. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Sebelum saya menguraikan isi-isi saya ingin kenalkan diri, iaitu nama saya Muhammad Akmal Hafiz bin Saiful Bahari daripada kelas Sistem Elektronik. Okay. Halangan persepsi boleh memberi kesan yang ketara kepada komunikasi, membawa kepada salah faham dan salah tafsir. Halangan ini juga boleh mewujudkan jurang antara apa yang ingin disampaikan oleh penutur dan apa yang ingin disampaikan kepada yang ingin mendengar. Halangan persepsi boleh timbul kerana perbezaan latar belakang, budaya, bahasa, pendidikan dan pengalaman. Sebagai contoh, jika seseorang bercakap dalam dialek yang tidak diketahui oleh pendengar, contohnya macam lawak-lawak yang kita tak pernah dengar, ia boleh mencabar pendengar untuk memahami mesej tersebut. Begitu juga jika penutur menggunakan jargon atau istilah teknikal yang tidak diketahui oleh pendengar. Okay. Jargon ni bermaksud, jargon adalah bahasa khusus atau term spesifik yang digunakan oleh sesuatu organisasi tertentu. Sebagai contoh, kita student, tak nak bagi student, sebagai contoh, dua orang yang berlainan bidang kerja ingin berkomunikasi. Ini dapat menjadi halangan persepsi kerana mereka tidak familiar dengan bidang pekerjaan seorang yang mempunyai bidang pekerjaan yang lain. Untuk mengatasi halangan ini, penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak dan menjelaskan term-term spesifik jika perlu. Ia boleh menimbulkan kekeliruan kerana ia dapat menimbulkan kekeliruan dan salah faham. Halangan persepsi juga boleh timbul disebabkan oleh berat sebelah dan stereotip yang masing-masing. Maksudnya kita ada pendapat masing-masing, so kita akan mungkin berat sebelah kepada kita punya pendapat. Halangan persepsi ini boleh menjadi ketara kerana ia boleh membawa kepada kerosakan dalam komunikasi. Halangan persepsi juga boleh timbul disebabkan oleh berat sebelah dan stereotip yang dipegang oleh orang lain tentang orang lain. Kesan halangan persepsi boleh menjadi ketara kerana ia membawa kepada kerosakan dalam komunikasi, iaitu salah tafsir dan konflik. Untuk mengatasi halangan ini adalah penting untuk menyedari bahawa stereotip kita dan berusaha untuk memahami persepsi orang lain kerana ia dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan. Komunikasi yang berkesan memerlukan pendengaran yang aktif dan fikiran yang terbuka. Dengan mengenali dan menangani halangan persepsi ini, kita boleh membina hubungan yang lebih kukuh dengan orang lain dan memupuk komunikasi yang lebih berkesan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jadi, bagi tidak melengahkan masa lagi, kita teruskan lagi dengan moderator Fang dan moderator Nakiuddin untuk mengulaskan tentang cara-cara untuk menghindari dari perkara sebegini berlaku. Dipersilakan moderator. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Cara mengatasi pertama, menjalinkan hubungan komunikasi yang baik, membantu memecahkan penghalang persepsi, memperjelas tidak sefahaman antara dua belah pihak. Okay. Cara mengatasi kedua, menghargai perbezaan. Setiap orang memiliki cara pandangan yang berbeza. Mengetahui cara terbaik untuk menghargai perbezaan tersebut. Seterusnya, cara mengatasi ketiga, pendidikan. Menghalang persepsi muncul akibat kurangan pemahaman tentang sesuatu benda. Pendidikan dapat membantu dalam memperbaiki situasi ini. Membuat forum menjadi langkah awal dalam memecahkan penghalang persepsi. Cara mengatasi keempat, minta pandangan. Meminta pandangan dari orang yang lain dapat membantu memperjelaskan persepsi kita. Cara mengatasi terakhir, fokus pada tujuan yang sama, dapat membantu meminimalkan penghalang persepsi.
membantu memperbaiki komunikasi dalam pasukan atau organisasi. Ini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara pengacara. Baik, pada pendapat saya, antara faktor lain penghalang kepada komunikasi yang berkesan adalah faktor fizikal. Faktor fizikal boleh wujud daripada persekitaran semula jadi atau produk ciptaan manusia. Perkara-perkara ini boleh menghalang pengirim daripada menyampaikan mesej kepada penerima, atau boleh menyebabkan penerima salah tafsir mesej yang diberikan. Jadi terdapat beberapa contoh bagi halangan fizikal kepada komunikasi yang berkesan. Antaranya adalah bunyi bising. Jika dua orang yang berada di tempat yang sama dan terdapat gangguan bunyi bising, maka mungkin sukar untuk mereka berkomunikasi dengan berkesan, atau mesej yang ingin disampaikan mungkin disalah tafsir oleh penerima. Baik, faktor yang kedua adalah jarak. Jarak antara rakan sekerja boleh mempengaruhi aliran komunikasi. Pekerja yang selalu berulang-alik ke tempat kerja mungkin menghadapi masalah ini, di mana mereka tidak selalu berjumpa dengan rakan sekerja mereka. Jadi interaksi secara berdepan mungkin kurang. Mereka hanya berinteraksi melalui alam maya seperti Google Meet, dan di mana perkara ini boleh menyebabkan mereka tidak dapat melihat bahasa badan atau ekspresi muka rakan sekerja, dan jadi mungkin sukar untuk mereka memahami mesej yang disampaikan oleh rakan sekerja mereka, atau rakan-rakan mereka mungkin sukar untuk memahami mesej yang ingin disampaikan. Baiklah, faktor terakhir saya ingin ulaskan adalah persekitaran. Bagi persekitaran ini, ia lebih kepada faktor semula jadi, di mana bunyi cuaca buruk boleh menjejaskan perbualan. Kira pekerja berinteraksi secara peribadi atau dalam ruang maya, di mana bunyi buruk daripada ribut hujan yang berterusan boleh menjadi cukup kuat untuk menenggelamkan komunikasi lisan yang berlaku di dalam rumah atau di tempat kerja. Di mana hujan yang tidak henti juga boleh menyebabkan kehilangan elektrik, boleh memutuskan sambungan internet yang diperlukan untuk menghantar dan menerima email atau mesej dalam talian. Pekerja mungkin memerlukan isyarat untuk menghubungi rakan sekerja melalui telefon, di mana mungkin sukar jika terdapat angin kencang yang boleh menghiaskan menara telefon bimbit. Sekian sahaja faktor daripada saya. Terima kasih. Moderator Fahmi, mungkin boleh moderator mengulaskan apakah kesan masalah komunikasi ini dalam kalangan penjawat awam maupun swasta jika ianya tidak dibendung. Ini kerana dalam konteks setiap pekerjaan, komunikasi antara setiap pihak amatlah penting dalam menjayakan sesuatu pekerjaan, apatah lagi untuk menyampaikan maklumat. Harap moderator boleh jelaskan lebih lanjut tentang apakah kesannya. Terima kasih moderator Fahmi dengan penjelasan tersebut. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azwar Fahmi Beramli. Saya cukup setuju dengan pandangan yang telah diberikan oleh saudara Tengku Nakiuddin tadi. Dan di sini saya ingin memberi pendapat saya tentang kesan-kesan yang mungkin akan berlaku sekiranya individu tersebut terjebak ataupun mengalami sesuatu perkara yang membawa kepada penghalang kepada komunikasi. Di sini saya ingin spesifikkan kesan itu kepada
impak ataupun kesan negatif terhadap individu dalam sektor pekerjaan. Okay. Di sini kita boleh tengok kebanyakan individu yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, mereka akan menghadapi masalah dalam bidang pekerjaannya kerana mereka akan orang kata mereka tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh company ataupun syarikat serta majikan mereka. Contohnya, bila mereka pergi interview ataupun temuduga, dia punya penemu ramah tu dia akan tanya kita soalan apa kan. Mungkin dengan kita tidak mempunyai kepakaran tentang communication ni, kita tidak akan menjawab dengan baik soalan-soalan yang telah diajukan. Mungkin ini akan memberikan kesan yang buruk kepada individu tersebut. Okay. Kesan yang kedua, mungkin individu tersebut akan menghadapi masalah sekiranya mereka berada dalam majlis-majlis seperti pembentangan syarikat tentang projek-projek ataupun tender-tender yang mungkin mereka persetujui dengan klien-klien mereka. Contohnya, mereka tidak dapat menyampaikan atau present dia orang punya presentation dengan baik. So, kesannya adalah klien yang hadir pada waktu tu, mereka tidak akan dapat menerima info-info yang tepat dan juga maklumat terperinci tentang projek yang telah mereka setujui. Okay. Kesan yang ketiga yang dapat saya lihat dan dapat saya kaji iaitu komunikasi dalam kumpulan. Kalau tadi dalam kumpulan dalam aspek presentation, ni dalam aspek kumpulan semasa mereka melakukan pekerjaan. Contohnya, bila mereka bahagikan pekerjaan, mereka bahagikan tugas, kita dapat lihat akan ada seseorang individu yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Mereka akan susah untuk berkomunikasi dan juga memberikan pandangan serta komunikasi dengan ahli kumpulan yang lain. Contohnya, kalau misalnya lah mereka menghadapi masalah, contoh dia tak faham apa yang kerja yang harus mereka siapkan, so mereka akan merasa takut nak tanya ketua ataupun leader disebabkan mereka tak pandai nak berkomunikasi. So mereka tak tahu apa yang mereka nak tanya dekat dia punya leader. Okay. Saya rasa itu sahajalah pandangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya juga ingin mengajukan soalan kepada Saudari Nisa tentang apakah cara mengatasi faktor-faktor yang diulas sebentar tadi. Terima kasih pengurusi majlis. Daripada kesan yang dibincangkan oleh Fahmi tadi, ia boleh meningkatkan impak yang besar dalam komunikasi. So, kita perlulah cari cara-cara untuk mengatasinya. Cara yang pertama, bunyi bising. Pengeluaran bunyi bising boleh meningkatkan komunikasi dalam apa jua bentuk. Salah satu cara untuk mengurangkan bunyi bising adalah dengan membuat perbualan di ruang tertutup seperti bilik. Ruang bilik juga boleh membantu meningkatkan komunikasi dengan menghalang bunyi daripada masuk dan maklumat daripada luar. Dan pastikan telefon bimbit juga dalam keadaan off ataupun senyap supaya tidak ada sebarang kegangguan semasa komunikasi tersebut. Okey, cara yang kedua, cara okey, sekejap. Kalau dia patutnya tu, tutup doang nafas sekejap. Tak perlu. Lebih. Okey. Okay. Cara mengatasi yang kedua. Okey, penjarakan. Kebanyakan syarikat yang mengamalkan pekerja dari rumah melakukan senarai semak untuk pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Ini membolehkan mereka membincang tentang tugasan
yang dilakukan pada hari tersebut sekaligus meningkatkan produktiviti syarikat. Ia boleh dilakukan secara tidak formal dan ringkas. Para pekerja perlu merebut peluang ini kerana mungkin sukar untuk mereka mencari peluang lain. Okey, cara yang mengatasi yang terakhir, persekitaran. Ruang kerja tertutup yang mempunyai kabinet macam dinding yang terpisah dan tempat duduk yang terbahagi dalam mewujudkan halangan fizikal yang menghalang komunikasi terbuka. Kita perlu mencari tempat yang terbuka supaya dapat berkomunikasi yang lebih baik. Ia juga dapat meningkatkan kadar pertukaran maklumat pekerja. Ini juga memungkinkan pasukan yang berbeza untuk berkolaborasi antara satu sama lain tanpa halangan fizikal yang dapat meningkatkan pertukaran maklumat. Penting di seluruh pasukan. Selain itu, tempat kerja terbuka dapat mengurangkan penganturan pada alat teknikal yang mempromosikan komunikasi peribadi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selain itu, negara kita juga kaya dengan penuh budaya disebabkan oleh penduduknya yang berbilang kaum dan bangsa. Dalam sektor pendidikan dan juga perkhidmatan, kita memang banyak berkomunikasi dengan pelbagai individu dan tidak asing lagi kita mempunyai kenalan dari bangsa yang lain seperti bangsa Cina dan bangsa India. Walhal, negeri Sabah dan Sarawak juga mempunyai berbagai logat bahasa. Jadi dalam hal sebegini, mungkinkah ia juga tergolong dalam faktor terjadinya permasalahan dalam halangan berkomunikasi? Silakan moderator Elina untuk menyuarakan pandangan anda. Terima kasih moderator atas pengisian yang amat jelas sebentar tadi. Kita maklum, masyarakat Malaysia itu sendiri mempunyai pelbagai bangsa dan kaum. Kepelbagaian ini sendiri telah menyumbang kepada halangan dalam komunikasi dalam masyarakat kita. Faktor daripada segi perbezaan bahasa, kepelbagaian budaya dan bangsa ialah faktor utama kepada penghalang komunikasi ini berlaku. Bangsa dan kaum ini sendiri seperti Chinese, Melayu dan India memiliki bahasa yang sendiri seperti Tamil, Mandarin dan sebagainya. Seperti contoh, saudara Aliwin yang bercakap bahasa Iban dan saya bercakap bahasa Melayu. Jika saya bercakap sesuatu yang tidak difahami oleh Awin, ia menjadi halangan kepada dua arah berkomunikasi. Seterusnya ialah tidak menguasai bahasa utama ataupun bahasa rasmi yang digunakan oleh orang lain, iaitu bahasa Melayu dan Inggeris. Seperti contoh, baru-baru ini saya ada meminta pertolongan kepada seseorang untuk mengambil gambar, tetapi dia tidak faham bahasa Melayu dan ataupun bahasa Inggeris. Jadi ini menyebabkan halangan kepada dua arah komunikasi kepada kami. Jadi pemahaman tentang konteks bahasa, terutamanya bahasa rasmi, sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dalam waktu yang tertentu. Seterusnya ialah dialek ataupun logat. Setiap daerah dalam negeri itu sendiri mempunyai logat yang berlainan. Contohnya di Kedah sendiri mempunyai dialek Kedah Hulu ataupun Kedah biasa. Contohnya Gerek dan Basikal ianya mempunyai maksud yang sama, tetapi perkataan yang digunakan susah untuk difahami. Dialek ataupun logat ini juga berlaku ketika situasi informal seperti di pasar ataupun di tempat-tempat perniagaan.
terutamanya ketika pelancong ataupun negeri lain berkunjung ke contohnya negeri Kelantan, penggunaan jumlah ringgit dan sen itu sendiri sukar difahami di sana. Sekian itu sahaja. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Baiklah, sekarang saya akan mengulas pandangan saya berkenaan dengan kesan-kesan penghalang bahasa menerusi faktor-faktor yang diusulkan oleh Cik Elina sebentar tadi. Kesan pertama adalah miskomunikasi. Apa yang kita faham tentang miskomunikasi ini adalah bila seseorang itu mempunyai bahasa atau dialek yang berbeza. Ini secara tidak langsung boleh memberi penyumbangan kepada komunikasi dengan interaksi sosial. Contohnya, bila saya berbahasa Iban. Bila saya berbahasa Iban, itu secara tidak langsung boleh menimbulkan tidak persefahaman antara saya dan rakan-rakan saya. Okey, kesan yang kedua adalah pengasingan. Pengasingan ini boleh berlaku antara individu dan kumpulan yang berasa terasing ataupun tersisih daripada interaksi sosial ataupun community. Contohnya, Fahmi, rakan-rakan saya tu, dia berbahasa Kelantan di mana saya tidak faham bahasa mereka, jadi itu boleh menyebabkan saya merasa terasing bila saya tidak tahu bahasa ataupun maksud yang disampaikan oleh rakan saya tadi itu. Okey. Seterusnya, kesan yang ketiga yang mungkin boleh berlaku adalah peluang terhad. Apa yang dimaksudkan dengan peluang terhad itu sendiri adalah mengehadkan peluang. Contohnya, mengehadkan peluang pendidikan, mengehadkan peluang pekerjaan dengan kemajuan. Contohnya, pekerjaan, dari in terms of pekerjaan. Dia boleh, sekiranya kita mengikuti interview ataupun temuduga, job requirement itu sendiri adalah tentunya bahasa kebangsaan kita sendiri, iaitu bahasa Melayu, bahasa English dengan Mandarin. Okay. In terms of ketiga adalah kemajuan. Contohnya teknologi. Sekarang kita guna social media. Melalui social media itu kita guna platform Instagram. Bahasa Inggeris sekarang sudah tentunya memang bahasa global. So sekiranya anda tidak faham dengan bahasa Inggeris tu, mungkin akan payah untuk anda mengikuti kemajuan pekerjaan, mengikuti kemajuan dan pendidikan. Dan kesan yang ketiga yang saya ingin usulkan adalah salah faham budaya. Apa yang dimaksudkan dengan salah faham budaya itu adalah bahasa yang sering dikaitkan dengan budaya. Okay. Ini secara tidak langsungnya boleh menyebabkan salah faham kita tu, dan boleh menyebabkan orang-orang kita tidak faham dengan dia punya budaya. Contohnya, orang tidak kongsi dengan bahasa atau budaya dan latar belakang yang memberi maksud yang sama. Rasanya itu sahaja dari saya. Terima kasih untuk pengacara majlis. Baiklah, seterusnya saya ingin meminta pandangan menurut Alvin tentang kesan-kesan lain yang dapat dibincangkan bersama para penonton. Dipersilakan. Terima kasih saudara Alvin atas perkongsian tentang kesan halangan dalam komunikasi ini. Moderator Sakinah, pada pendapat anda, berdasarkan faktor dan kesan yang telah disampaikan oleh Moderator Elina dan Moderator Alvin, adakah boleh kita selesaikan perkara tersebut dengan beberapa cara untuk mengatasinya?
Silakan moderator untuk menyampaikan cara-cara tersebut kepada para penonton. Terima kasih saudari moderator atas ulasan yang sangat baik tentang cara mengatasi halangan bahasa itu. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Faktor dan kesan telah diulas oleh moderator sebentar tadi, iaitu moderator L dan juga Alwin. Sekarang saya akan mengulas cara mengatasi masalah komunikasi yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu halangan bahasa. Cara pertama untuk mengatasi masalah halangan bahasa ini ialah dengan menggunakan kemudahan teknologi. Pada zaman kini, manusia banyak bergantung pada teknologi seperti AI, iaitu Artificial Intelligence. Jadi dengan kewujudan teknologi ini sedikit sebanyak boleh membantu dalam mengatasi halangan berbahasa. Sebagai individu, boleh untuk mendownload ataupun apa yang membuat turun. Sekejap, nanti kat tu. Okay, sudah. Cara pertama untuk mengatasi masalah halangan bahasa ini ialah dengan menggunakan kemudahan teknologi. Pada zaman kini, manusia banyak bergantung pada teknologi seperti AI, iaitu Artificial Intelligence. So, jadi dengan kewujudan teknologi ini sedikit sebanyak boleh membantu dalam mengatasi halangan bahasa. Sebagai individu, boleh cuba untuk memuat turun aplikasi yang boleh membantu menterjemah sesuatu bahasa. Contohnya aplikasi penterjemahan yang mempunyai fungsi suara. Jadi dengan adanya aplikasi yang mempunyai fungsi suara ini sedikit sebanyak membantu dua individu yang mempunyai beza bahasa mereka untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi. Baik, cara yang seterusnya ialah dengan penggunaan komunikasi secara visual ataupun bahasa badan ataupun bahasa Inggerisnya body language. Jadi sekiranya seseorang individu itu tidak tahu untuk sebut sesuatu perkataan ataupun maupun bahasa mereka, kaedah visual adalah salah satu cara yang mudah untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi. Tidak dilupakan juga tadi bahasa badan yang sejurus banyak persamaan dengan bahasa isyarat. Dengan cara ini juga sedikit sebanyak memudahkan seseorang individu itu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang mempunyai beza bahasa. Baiklah, dengan cara yang terakhir ialah mengambil tahu bahasa atau dialek yang digunakan serta cuba belajar bahasa yang diguna pakai. Baik, halangan bahasa ini sering berlaku apabila individu berada di sebuah negeri lain. Contoh paling dekat adalah pelajar universiti sendiri yang terdiri daripada mereka yang berasal dari negeri yang mempunyai dialek seperti Kelantan, Pulau Pinang, Sabah ataupun Sarawak. Maka sebagai pelajar adalah menjadi satu tanggungjawab untuk mengambil tahu tentang dialek yang diguna pakai di kawasan tersebut. Jadi sebagai seseorang individu, bolehlah cuba mengambil masa yang terluang untuk belajar sekurang-kurangnya bahasa asas yang diguna pakai di kawasan tersebut. Daripada sini, individu tu bukan sahaja dapat mendapatkan sebuah peluang untuk belajar bahasa baru, malah dapat membantu diri sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Cara rumusannya kita boleh tengok communication ni mempunyai banyak penghalang yang mana ianya dapat memberikan masalah serta bebanan kepada individu yang mana mereka tidak dapat menguasai ilmu communication ini. Justru itu saya sarankan kepada pelbagai pihak, contohnya ibu bapa, kawan-kawan, tolonglah bantu individu-individu yang tidak dapat menyampaikan communication ini dengan baik. So, moderator Akmal dan Jodin ada nak tambah ke apa-apa? Okay. Halangan komunikasi yang efektif ini mempunyai pelbagai faktor, kesan dan cara mengatasi. Oleh itu, sebagai pihak yang berkomunikasi, mereka perlu sedar untuk mengatasi
mengatasi halangan komunikasi itu kerana ia dapat melimitkan komunikasi antara dua pihak dan ia akan menjadi agak tidak elok. Baik, bagi saya untuk kesimpulannya, selain daripada halangan-halangan yang telah disebutkan, terdapat juga halangan yang lain yang seringkali mengganggu proses komunikasi. Antaranya adalah kurang perhatian atau fokus dari atau ketidakpercayaan dan perbezaan pandangan di antara mereka yang berkomunikasi. Halangan tersebut dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan membuat mereka sukar untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh itu, penting untuk individu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan cara yang efektif dan memastikan halangan-halangan tersebut tidak mengganggu proses yang ingin dicapai. Tahan dalam halangan berkomunikasi dan tidak lupa juga kepada para penonton yang menonton perbincangan ini. Diharapkan sedikit sebanyak ia dapat membantu kita untuk mengatasi masalah seperti ini. Sekian dari saya dan moderator semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.